Tahun Pendidikan Formal di negara Brunei Darussalam telah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa pada 9 Oktober 2014 sehingga 15 Oktober 2014 yang lalu. Pameran ini bagi memperingati 100 tahun pendidikan formal yang mempamerkan perkembangan pendidikan sejak tahun 1914 sehingga 2014. Konsep pameran berpaksikan terowong masa Journey Line mengikut 4 fasa, iaitu fasa 1 dari tahun 1914 hingga 1950. Fasa 2 dari tahun 1951 hingga 1967. Fasa 3 bermula dari tahun 1968 hingga 1983 dan fasa 4 dari tahun 1984 hingga 2014. Sepanjang melihat pameran yang dipamerkan, kita pasti teruja melihat barang-barang yang digunakan di sekolah pada suatu ketika dahulu. Sinilah barang-barang lama yang dipamerkan seperti pembaris dan beg sekolah. Sebenarnya papan batu ini pernah digunakan di sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam pada masa dulu, iaitu sebelum adanya buku yang dibuat dari kertas atau. Jadi inilah yang digunakan untuk menulis semua mata pelajaran. Ia ditulis di sinilah, ada gerisannya ni kan, gerisan-gerisannya ni macam supaya anda lurus kan. Jadi ia ditulis, lepas ditulis dipadam untuk pelajaran seterusnya ditulis lagi. Jadi artinya murid itu terpaksa mengingat apa yang ditulis itu. Selain daripada itu gerisan ini dibuat daripada buluh dan ada di tanda-tanda tanda-tanda. Ini digunakan sebelum ada gerisan yang awal ini. Beg sekolah ini daripada individu ni. Individu pasalnya ini nyata beg yang digunakan oleh murid-murid dulu zaman, kalau ada saya silap, tahun 60-an, awal 60-an sudah ada ni beg ni. Jadi ini beg yang digunakan lah student dulu, yang selalunya sini ada tempat menulis nama. Jadi dulu tulis nama ni sini. Jadi ini yang digunakan ni. Ini daripada persendirian, koleksi persendirian. Bukan seorang orang kampung lah. Sewaktu di sekolah dahulu, murid-murid diberikan makanan percuma. Cawan dan pinggan yang digunakan oleh murid-murid sewaktu zaman 60-an juga dipamerkan. Murid-murid yang pernah menggunakan cawan dan pinggan ini pasti terkenang sewaktu bersama rakan-rakan berkumpul makan bersama. Okey, ini cawan yang pernah digunakan di sekolah-sekolah, ya bagian permakanan. Jadi masa tu cawan inilah kira cawan aluminium. Memang yang berwarna-warna lah. Jadi ini semua sekolah-sekolah yang ada skim permakanan menggunakan cawan aluminium ini. Jadi disediakan oleh kerajaan ni semua sekolah rendah yang ada permakanan. Jadi ada dua jenis. Yang pertama yang bakala tu, kedua yang jenis macam mana? Yang aluminium yang kira stainless color lah. Jadi ini pun digunakan oleh di sekolah-sekolah juga. Macam tu juga dengan pinggan makan sama juga berwarna aluminium. Jadi ini gunakan untuk makanlah, naruh nasi apa, ikan apa. Ya, masalahnya kalau dulu nasi panas kan, kita kena batah menunggu ya saja lah, lama. Jadi inilah yang digunakan di tahun 60-an macam tu. Ini diperoleh daripada one of the school lah.
sekolah juga, dari sekolah juga. Jadi ini digunakan memanaskan air dan juga untuk minuman panas. Dua-dua lah tu dipakai ya. Jadi tabal lah, tahan. Jadi ini kali di awal tahun sama di awal tahun 60-an juga. Ini tah yang dipanggil tong kayu lagi dulu dipanggil tong kayu ataupun wadan barrel. Jadi ini gunanya untuk menyimpan nasi. Nasi yang sudah dimasak dimasukkan kemari untuk akan dibagi-bagikan penuntut murid. Jadi ini sebenarnya kami dapati dari Jabatan Permakanan. Ini yang digunakan kebanyakan sekolah menggunakan ini tempat menyimpan air yang bertapis atau alat penapis air. Jadi air yang mentah itu dimasukkan ke dalam ini, ia akan ada di dalamnya batu. Tapi masa ini di dalamnya ini lagi ada sudah dia lama masukkan. Jadi ini kita gunakan air yang bertapis nih untuk air minuman. Kadang-kadang digunakan di sekolah-sekolah di awal tahun 60-an. Pencetak kertas lama dipamerkan sebagai satu daripada kegunaan guru-guru dahulu untuk mencetak kertas-kertas pengajaran mereka. Pencetak ini diperolehi dari Sekolah Rendah Danau, Tutong. Okey. Ini adalah alat pencetak yang menggunakan tangan. Jadi ia digunakan tahun 60-an sudah digunakan. Caranya dengan menggunakan roller ni, dibagi berdawat, dibagi macam mana. Then kertasnya skaping. Skaping. Jadi oleh kerana penuntut dulu ramai, ada yang sekolah 4 orang, 5 orang dan paling ramai kali 10 orang. Jadi bolehlah menggunakan ini. Tapi kalau masa ini kalau sudah 30 orang anda dapat menggunakan ini. Jadi ini yang alat printing yang mula-mula sekali digunakan menggunakan manual tangan. Okey. Ini adalah punch barat. Jadi punch ini pun digunakan dulu untuk mempunch filing. Okey, ini radio yang digunakan sekolah-sekolah. Radio jenis transistor. Dia digunakan untuk semasa perkumpulan setiap hari 4. Selalunya kalau di sekolah-sekolah rendah ada perkumpulan menyanyi. Jadi radio ini digunakan untuk macam mendengar siaran-siaran radio lah. Para pendidik, penuntut-penuntut dan orang ramai yang berkunjung dapat mengetahui kepentingan koleksi-koleksi yang dipamerkan. Setiap koleksi-koleksi yang dipamerkan mempunyai keunikan dan sejarahnya sendiri. Okey, ini dinamakan peti nyanyi ataupun yang lebih popular dipanggil lagi dulu radiogram. Radiogram ini menggunakan mengkol, bahan menggunakan mekanikalnya mengkol saja. Masa ini ia punya piring hitam lagi ada. Sapnya lagi ada tu. Dan peti nyanyi ini ataupun radiogram ini digunakan di awal tahun 60-an juga. Selalunya digunakan untuk murid-murid berlatih menyanyi. Menyanyi and then boleh juga dia mendengar lagu. Dan ini mesin pencetak ataupun printing machine sama juga digunakan di awal tahun 60-an. Jadi menggunakan tangan manual. Mesin ini menggunakan membuat nota sama macam pada masa ini. Dulu oleh kerana murid ramai bolehlah tadi menggunakan mesin ini.
untuk murid yang sedikit. Ia sama juga menggunakan dawat yang digunakan di belakang atau di picik. Saya ni dawatnya lagi ada. Kali di sini ni digunakan hingga awal 70-an masih lagi digunakan. Dan ini mesin type jenis Olivetti. Jadi inilah mesin type yang digunakan untuk menaip segala persuratan sekolah-sekolah secara manual. Pada masa ini ada juga sekolah-sekolah yang masih menggunakan, terutama sekali sekolah-sekolah yang di pedalaman di mana elektrik nada. Jadi ini masih lagi digunakan sebenarnya. Bahan-bahan sejarah seperti artifak-artifak dan dokumen-dokumen yang dipamerkan ini diperolehi melalui kajian dan penyelidikan. Murid-murid yang baru pernah melihat barang-barang lama ini diberi penerangan tentang kegunaan barang-barang lama tersebut. Koleksi barang-barang lama yang pernah digunakan di sekolah dahulu menggamit kenangan dan restaan untuk dikenang. Koleksi ini juga untuk dijadikan pengetahuan dan bahan kajian sejarah.